Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semua anak-anak Mak Jah di luar sana? Sehat? Alhamdulillah. Mak Jah sentiasa berdoa kepada Allah semoga anak-anak Mak Jah di luar sana dalam keadaan sehat sejahtera dan dimudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Mak Jah mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anak-anak Mak Jah di luar sana kerana sudi mengikuti cerita Mak Jah dan memberi komen-komen yang positif. Mak Jah sangat berbesar hati. Terima kasih banyak-banyak ya anak-anak. Mak Jah ingin membawa anak-anak ke sebuah pengembaraan drama bersiri yang berjudul Haryati. Kalau anak-anak pernah membaca novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, ini cerita ni dia lebih kurang sama dengan cerita Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dia berlatar belakangkan Minangkabau. Jadi saya Mak Jah sendiri memegang peranan sebagai seorang ibu, iaitu ibu kepada Datin Paduka Umi Aida. Dia peranan dia heroin lah, dia sebagai Haryati. Dan di dalam drama episod ni ada ramai pelakon-pelakon yang hebat seperti Umi Aida, Akasha, Rusdi Ramli dan ramai lagi. Mak Jah pun dah tak ingat, dah agak lama ya. Jadi sepanjang pengambaraan drama ini kami telah berkampung di Seri Menanti. Cerita dia begini. Kami menjalani pengambaraan di Kuala Pilah kerana di Negeri Sembilan, daerah Kuala Pilah ni masih ada lagi rumah yang ada ala-ala Minangkabau dan ada rumah yang masih ada loteng. Kalau rumah yang dulu-dulu ada rumah macam Minangkabau ni, dia ada macam ada rumah kayu tapi dia agak lain sikit dengan rumah perak. Dia ada loteng di atas, di mana tuntutan cerita itu memerlukan rumah yang sedemikian. Jadi kami ceritanya bermula apabila saya dan juga adalah pelakon-pelakon yang lain lagi ditempatkan. Kami ditempatkan di sebuah resort di area Seri Menanti dan bersebelahan dengan muzium yang agak lama, muzium raja-raja dulu-dulu, bersebelahan dengan resort yang kami duduk. So saya pada malam pertama saya sampai agak lewat, jadi dia dah macam nak ke petang, nak ke malam lah. So besok tu saya syuting di kampung Seri Menanti. So pada malam tu saya biasalah, selalunya macam kalau kita pergi tempat baru, kita memang susah nak tidur kan. Jadi saya pun masa tu saya sepatutnya satu bilik dengan Umi Aida, sebab dia ada single-single.
So saya malam tu saya seorang. Dia belum sampai lagi. Kerana mereka director tu buat saya punya babak saya dulu, babak dia kemudian. Jadi dia belum sampai. Saya duduk seorang-seorang lah malam tu. Tapi malam tu memang saya tak boleh tidur. Saya rasa sangat macam sangat nak kata seram, sejuk pun ada jugalah, tapi satu aura yang tidak menyeronokkan lah. Jadi saya macam saya tak boleh tidur, tapi tak apalah sebab saya berjaga je lah. Mungkin tidur ayam macam tu lah, dekat-dekat nak subuh baru tidur. Besok tu saya syuting. Saya pun syuting habis kan, seperti biasa syuting di kampung Kuala Pilah tu, sehinggalah pada malam tu saya pun balik ke resort balik. Saya ingatkan Umi Aida dah ada, rupanya dia belum datang lagi. Jadi saya terpaksa bermalam seorang lagi lah. Bila saya sebenarnya saya agak keletihan lah sebab saya tak cukup tidur. Tapi pada malam tu saya macam memang mengantuk sangat nak tidur. Saya pun tak peduli dah, tak ada fikir yang bukan-bukan. Saya pun nak melelapkan mata saya dah penat syuting kan, habis malam. Jadi saya pun nak baring lah. Saya baru je saya nak baring, saya terdengar bunyi yang sangat bising di bilik air saya. Bunyi macam orang tengah bertukang rumah. Dia macam ketuk sana ketuk sini kuat. Saya pun fikir, saya kata takkanlah ada bilik sebelah nak buat ketuk-ketuk apa benda dekat orang punya resort kan. Saya pun macam tak boleh tidur. Macam mana nak tidur sebab bising, memang kuat bunyi, memang ketukan yang sangat kuat dekat bilik air. Lepas tu saya pun bangun. Saya bangun, tak ada bunyi. Jadi saya macam, kita mengantuk kan, kita tak boleh tahan nak mata kita. Lepas tu saya nak landing balik, nak tidur balik, dia start berbunyi balik. Kelekong, 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 bunyi yang sangat kuat. Kelekong, kelekong, kelekong. Saya bangun balik. Saya kata ini dah melampau ni. Dia macam tak bagi saya tidur. Lepas tu saya macam memang saya tahan mata saya. Tapi bila mata kita nak tidur je, dia start berbunyi. Sampai dia flush air. Bunyi tu kalau bunyi yang perlahan tak apa, bunyi yang kuat, bunyi yang memang mengganggu, tak kasi saya tidur. Penyudahnya saya bangun. Itu jam TV pun ialah tak ada sampai 24 jam. Sampai pukul 12 TV dah tak ada dah. So saya seorang dan sangat sunyi. Saya nak keluar pun takut, dalam bilik pun takut. Saya duduk berselimut macam tu. Saya cakap dekat diri saya cakap, kau tak bagi aku tidur kan? Tak apa, aku bangun sekarang. Macam itulah dialog saya. Saya dah geram sangat. Saya duduk macam ni. Nasib baik saya besok tu scene saya agak lewat tengah hari. Saya duduk macam tu sampai ke subuh. Bila dah subuh, dah tak ada bunyi dah. Saya boleh tidur. Saya pun masih syuting, so saya pun borak dengan kawan-kawan wardrobe semua, siapa nak tidur dengan saya, sebab saya tak boleh, saya takut seorang-seorang. Lepas tu nasib pada ketika itu, watak yang dia jadi kalau tak silap saya, kawan saya, mak engku, kalau tak silap saya lah, Ku Faridah, dia dah sampai. So dia tidur dengan saya lah. Okey, saya lega lah sikit, sebab mungkin Umi Aida dia dah dapat bilik lain. Dia pun dah sampai, tapi dia sebab dia mungkin dah ada bilik lain, so saya dengan mak engku tempatkan. Jadi saya pun dah lega, ada kawan. Tapi saya bercakap lah dengan kawan saya, tempat ni menyeramkan lah. Lepas tu kami semua berborak lah. Kami kata macam memang
resort ni sangat macam, sebab dia suasana dia tu sangat macam membuat kita takut tau. And then kawan-kawan pun bercerita, betul lah, dia kata bilik saya pun pipe air macam terbuka sendiri, bunyi buka sendiri, kita rasa dah tutup, lepas tu dia macam buka. Saya kata macam ni macam tak boleh jadi ni kan. Saya macam tak boleh lama lah kalau macam kita tak selesa lah. Tapi kita tak boleh pindah ke mana-mana pun sebab kita tak ada tempat lain. Kita terpaksa juga duduk dekat situ. Jadinya ini lagi satu cerita yang misteri jugalah. Jadi saya okey, Alhamdulillah saya dah ada kawan. Saya tak adalah diganggu lagi. Lepas tu saya dengan mak engku ni ada cuti. Bila ada cuti 1 hari 2 hari, kami pun nak balik ke KL. Saya dah cakap dengan mak engku, sebab agak malam jugalah, dalam ke 12 ke berapa, tak payahlah balik ke KL. Okey, tapi dia nak balik juga. Dia kata dia ada urusan pagi, dia minta saya temankan. Saya macam kesian pula kalau dia balik sorang-sorang. Dia kata kalau you tak nak temankan, I terpaksa balik sorang-sorang. Dia kata, saya pun kesian dekat dia, saya temankan. Tapi dah terlalu malam. Anak-anak tahu, kalau nak pergi ke Kuala Pilah, dulu-dulu kita tak ada jalan lain kan. Kita cuma ada jalan Bukit Putus. Masa tu memang dia bukan macam sekarang. Memang sangat sunyi. Tahulah sejarah Bukit Putus pun macam-macam sejarah yang kita dengar kan. Macam-macam orang cerita pasal jalan Bukit Putus. Nak lalu situ pun satu yang agak menakutkan. Dah lah resort macam tu, nak balik pun sama. Tapi tak apalah, saya kesiankan kawan saya pun tolonglah balik sama-sama dia. Masa tu dah agak lewat jugalah, dalam pukul 12 lebih apa semua dah wrap. Jadi dalam pukul 1 lebih kami pun bertolak lah. Jadi kami pun lalu di Bukit Putus. Saya ni pun dengan perasaan yang macam dubdap ikut juga. Tengah malam tak ada orang kan. Pula tu perempuan 2 orang. Dia pun jalan lalu kat Bukit Putus. Jalan lalu. Lepas tu dia, kalau kita lalu Bukit Putus tu kan, kita kena nak cari masuk signboard pergi highway, pergi ke KL kan. So bila dah pergi highway, kita rasa selamat lah. So tapi apabila kami melalui Bukit Putus tu, kami jalan, kami lama sangat. Saya rasa sangat lama. Kenapa tak nampak highway ni? Saya kata. So kawan saya cakap, "Jah, mana highway ni?" Cakap, "I pun tak tahulah. Memang tak nampak apa-apa, gelap aja. Tak ada apa signboard, tak ada apa." Lepas tu yang saya ingat, saya nampak sebuah kereta. Dia buka bonet belakang dia. Bonet ialah yang belakang tu kan, bonet lah. Sebab dia macam tengah nak repair kereta di tepi jalan. Kawan saya ni baik hati. Dia kata, "Jah, kesian orang tu nak repair kereta. Mari kita berhentilah tolong." Saya tak sedar hati tau. Sebab saya nampak dia tu lelaki. Saya kata dekat kawan saya, "Tak payahlah." Saya cakap, "Teruskan ajalah." Sebab saya takut orang jahat. Lepas tu, okey, kawan saya macam, tak apalah, dia nasib lah dia ikut cakap saya. Lepas tu kami lalu lagi, ikut lagi terus jalan. Tak jumpa highway. Lepas tu, saya nampak benda yang sama. Saya nampak, lelaki tu tengah buka bonet dan benda yang sama berlaku. Saya cakap dekat kawan saya, "Bukan tadi kita dah nampak orang tu?" Kawan saya kata, "Ya, kita dah nampak." Macam mana pula dia 2 kali berulang benda yang sama? Tak apa, kita jalan lagi. Jalan. Penyudahnya, dia macam tak jumpa apa. Saya nampak jalan tu macam jalan ke kubur. Macam mana? Saya kata, kesimpulannya, lepas tu kami patah balik jalan. Kami pun bertawakal lah. Saya pun dah mulalah baca macam-macam. Ni dah macam sangat mengelirukan. Saya kata, kenapa tak keluar dari tempat ni kan. Saya pun baca macam-macam apa semua. Kawan saya pun sama. Baru kami dapat highway.
anak-anak tahu macam apa yang berlaku kepada kami. Apabila kami nampak highway, hari pun dah terang dah. Kami pun terus menuju ke masa tu kawan saya dia duduk di Brickfield, pergi ke Brickfield. Anak-anak tahu dah pukul berapa. Udah saya rasa pukul 8 ataupun 9 pagi. Maknanya sepanjang malam itu kami sesat dan kami tidak keluar dari Bukit Putus. Itulah sejarah yang sangat saya takut dan sangat mengelirukan saya. Maknanya kami berlega-lega di kawasan yang sama. Agaknya saya pun tak tahulah apa yang berlaku malam tu, tapi alhamdulillah lah tak ada apa kejadian yang pelik-pelik berlaku. Dia cuma mengganggu macam tu je lah. Kesimpulannya, kalau anak-anak nak lalu Bukit Putus sekarang ni yang ikut jalan lama tu, tolonglah hati-hati. Saya balik syuting, sambung syuting, saya berborak dengan Umi Aida. Umi Aida kata, Mak, dia kata, Mak, I dengar you kena ganggu hari tu. Saya kata, ya, saya kena ganggu. Dia kata, kebetulan masa tu dia duduk seorang. Saya rasa dia duduk dengan kakak dia, Emma Fatimah, saya tak sure lah. Dia kata dia pun kena ganggu. Saya kata, dia ganggu macam mana? Dia kata, saya tanya dekat Umi lah. Saya kata, you pun ada dapat gangguan? Ya, dapat gangguan dekat resort tu. Saya kata, gangguan yang macam mana? Ada satu malam tu dia kata, saya dah lepas mandi habis syuting, saya sikat rambut saya. Dia kata rambut dia panjang ni. Okey, saya sikat rambut. Lepas tu saya sikat, dia kata, lepas tu mata saya mengerling ke cermin. Saya nampak rambut saya bukan panjang ni, dia kata, tapi panjang ni. Jadi saya dah tak sedar hati. Dia kata saya keluar daripada bilik air tu, sebab dekat bilik air lah ada cermin kan. Saya keluar, saya masuk bilik. Dia kata saya selubung. Dia kata tak logik. Sebab apa? Kita tahu kan rambut kita macam ni, tiba-tiba rambut jadi panjang ni. Rambut siapa pula sebelah ni? Memang sangat-sangat resort tu memang sangat menakutkan. Pernah berlaku dekat dia juga. Dia kata, saya kata, apa yang berlaku? Dia kata kejadian yang berlaku kepada dia lagi menakutkan. Saya kata, are you sure resort yang sama? Iyalah, mana ada resort lain lagi. Itulah dianya. Dia kata dia duduk seorang. Dia syuting dekat Kuala Pilah jugalah. Dia kata dia memanglah dalam resort tu kita ada single-single, sepatutnya kawan dia sampai. Dia kata lepas tu dia kata dia sampai pun dah malam kan, sebab selalunya diorang suka datang malam sebab besok pagi nak syuting, malam sampai. So dia kata bila dia masuk ke bilik tu, dia kata dia macam pergi ke bilik air. Dia pun pergi ke bilik air. Lepas tu dia kata dia, kalau tak silap saya, dia terpandang lah, mungkin dengan ekor mata dia tu, dia nampak dekat katil dia. Dia kata dia punya cadar tu dia terangkat macam ni. Macam ada angin anak-anak. Macam contohnya macam kita angkat cadar tu begini. Dia macam ada orang tarik kan. So dia macam sudah tak sedar hati. Dia ingat, itu mungkin kawan dia lah kot. Kawan baru sampai. Sekali dia pun keluar dari bilik air. Dia panggil, dah sampai ke? Dia tengok tak ada orang, kosong. Tetapi dia kata yang menjadi dia takut tu, dia punya cadar tu, dia tegak macam ni. Dia macam ni. Macam ni, seolah-olah macam ada orang tarik kan. Tapi dia bukan angin pun, tak ada angin. Dia macam ni. So dia kata dia tak sedar hati, dia dah takut. Dia ambil dia punya kunci kereta, dia pelan-pelan ambil kunci bilik semua. Dia ambil kunci bilik. Okey, kunci kereta dia ada dekat atas tu. Okey, dia ambil kunci bilik, dia turun bawah. Dia ingat dia nak masuk lepak dalam kereta dia. Sekali kunci kereta tinggal kat atas dekat resort. Sekali dia nampak ada seorang kawan tengah baru sampai agaknya, budak lelaki. Saya dah lupa nama dia. Lepas tu dia cakap dekat budak tu, dia kata boleh tolong air tak? Lepas tu
budak tu kata, okey, kenapa? Boleh tak you tolong ambilkan kunci kereta dekat bilik I? Ini kunci dia. Budak tu kata, pasal apa dia ni nak suruh aku yang ambil kunci kereta dia? Please lah, tolonglah, I penat sangat. Dan dia cakap macam tu lah, ada alasan dia. Budak lelaki ni pun dia pun pergilah naik bilik tingkat sekian-sekian. Dia pun ambil lah kunci kereta tu. Okey, dia pun ambil. Dia pun turun. Dia turun, muka dah semacam. Dia pun bagi kunci kereta tu dekat kawan saya yang perempuan ni lah. So dia bagi. Lepas tu budak lelaki tu dia macam diam. Jadi buat macam tak tahu je kan. Lepas tu perempuan ni pun pandang je kan. Dia saling pandang memandang. Lepas tu lelaki tu tanya, kenapa you tak nak ambil sendiri kunci kereta? Lepas tu perempuan tu kata, sajalah nak suruh you pergi. Dia kata, patutlah you suruh I pergi ambil. Dia kata, sebab masa saya ambil tadi, dia kata, saya nampak yang cadar katil tu masih macam tu, ombak-ombak bermain macam tu. Patutlah, dia kata, you takut nak ambil, lepas tu you suruh I ambil. Rupanya benda tu masa kawan saya keluar pun masih ada lagi cadar dia yang macam berombak-ombak macam tu. Dia kata memang dia sangat takut ketika tu, dan dua-dua pun takut. Saya pun tak tahulah malam tu mungkin dia pergi kongsi dengan kawan dia dekat dia tak tidur seorang ke, saya pun tak tahu. Tapi itulah pengalaman yang kami lalui ketika kami bermalam di resort itu. Resort tu cantik tapi dia sangat menyeramkan. Apapun, ingat nasihat Mak Jah pada anak-anak, jangan leka hidup di dunia ni, kerana ada yang memerhatikan kita di alam sana.